hari ni aku dekat hospital. Aku ada appointment secretary dekat hospital Kajang, dan aku hari ni akan share kat korang apa efeknya ambil substance dalam tempoh masa yang lama terhadap fundamental kesihatan. So nanti korang tengoklah. Sekarang ni aku ada appointment, nanti aku ceritakan apa hasil result aku dah almost 7 bulan ikut dah ubat. So nanti aku cerita kat korang lah. Orang macam staff aku pun lemah sebenarnya. Okay. Hello. Okay, Alhamdulillah aku dah sampai rumah daripada appointment. So hari ini, tarikh ini 17 Mac 2022. Aku macam terkejut sebenarnya. Memang hari ini aku ada appointment dengan secretary. Tapi Alhamdulillah Cik Maulana daripada AADK Sri Aman video call bukan WhatsApp call. Video call minta aku buat something like content berkenaan dengan substance abuse atau penyalahgunaan substance dengan juga kesihatan mental. Mungkin bagi anda yang tidak kenal, nama saya Rusdi Reza. Saya merupakan former drug addict, former drug user for 8 years before this, dan sekarang pernah mendapat rawatan di Pusat Pemulihan Dadah Persendirian di Hulu Langat, Selangor, dan sekarang ini saya almost clean almost like 4 years, dan sekarang saya berkhidmat dengan sebuah NGO di Kajang. Jadi Alhamdulillah, saya orang kata sekarang ni consider of like macam free from drug user, from drug substance 4 tahun lah, hampir 4 tahun. Saya bersama dengan pusat pun dekat 2 tahun, kan, 2 tahun lebih. Alhamdulillah. Jadi walau bagaimanapun perkongsian ni mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang para penonton tak tahu, Cik Maulana merupakan salah seorang subscriber channel saya. Terima kasih. Banyak sebenarnya konten saya pun dibantu oleh Cik Maulana juga, sebab Cik Maulana pernah bagi input, perkongsian, dan saya memang berkongsikan advokasi saya berkenaan first drugs ataupun substance abuse, kedua adalah berkenaan dengan mental health, yang ketiga adalah berkenaan dengan PLHIV. Jadi sekarang ni saya bersama dengan NGO yang mana ketiga-tiga isu ini sangat dekat dengan saya. Jadi topik kali ini saya sebenarnya nak lebih bercerita mengenai mental health dan substance abuse. Mungkin orang tak tahu. Apa yang saya paparkan tadi pada permulaan video ni tadi adalah pembuktian lah, mengatakan sebenarnya memang saya walaupun saya sudah bebas daripada drugs ataupun penggunaan substance, tapi dalam tempoh kesan jangka masa panjang saya sebenarnya mengalami masalah psikiatrik ataupun mental health, secara khususnya depression ataupun dysthymia, mild depression disorder. Jadi dalam kes saya sekarang ni, saya sedang mendapatkan rawatan. Saya telah orang kata consume ubat almost like 7 months, dan Alhamdulillah it's getting better lah. Cuma bila kita menjadi seorang pesakit psikiatrik ni, dia ada bukanlah stigma. Macam saya ada, sebab dulu masa saya di pusat, saya tak tahu lah, mungkin penyakit tu tak timbul simptom dia. Tapi bila saya kembali kepada masyarakat, depression tu datang, so develop. Saya tak kata masyarakat yang membuatkan saya menjadi itu, tetapi bila diselidik dan dibaca, sebenarnya ia adalah berdasarkan rekod penggunaan dadah saya satu ketika dahulu. Walaupun orang cakap sebenarnya nampak dia, kalau anda jumpa saya nampak fit, nampak ceria, nampak energetik, hakikat sebenarnya saya mengalami satu situasi depression yang sangat panjang, yang mana saya susah nak tidur. Okey, jadi berdasarkan apa yang saya nak cerita hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Saya tak nak touch benda-benda yang bukan daripada bidang saya, sebab yalah, kalau saya cakap benda yang bukan saya alami, nanti orang kata saya palatau. Jadi apa yang saya nak share kat sini adalah apa yang saya alami. Saya merupakan pengguna ATS ataupun methamphetamine selama 7 ke 8 tahun. Saya pernah mendirikan rumah tangga, saya mempunyai kejayaan yang baik. Tapi disebabkan substance itu, dia telah membuatkan saya downgrade hidup saya. Saya pernah mempunyai gaji sehingga 8,000 sebulan, dan saya pernah orang kata downgrade saya apabila saya menggunakan substance. Saya pernah hanya duduk rumah dan ditanggung oleh seorang isteri. Maksudnya isteri yang tanggung saya. Jadi pada waktu itu, itulah rekod simptom perangai-perangai yang orang nampak macam mana saya, betapa teruknya saya pada waktu itu. Dan apabila kami mengambil keputusan untuk berpisah, kerana ialah family pun dah tahu, dan saya mengambil keputusan untuk mendapatkan rawatan untuk diri saya, pada waktu itu saya belajar banyak perkara. Walaupun pada waktu 2 tahun itu sebenarnya ia hanya membantu menyelesaikan masalah penagihan saya semata-mata, tetapi secara keseluruhannya emosi saya, kognitif saya, saya punya behavior saya masih lagi ada beberapa yang perlu saya touch up. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, kenapa ambil substance boleh affect mental. Okey, mental health.
Saya akan touch beberapa type of substance abuse, substance yang sebenarnya yang saya tahu, yang saya pernah ambil. Kenapa macam benda ini boleh mengganggu health, mental health condition. Sebenarnya kalau kita melihat trend hari ini, pengguna-pengguna substance hari ini, majority ataupun percentage yang paling besar adalah pengguna ATS ataupun stimulant drugs. Stimulant drugs ataupun synthetic drugs, yang mana kebanyakan synthetic drugs ini adalah bahan-bahan yang mengganggu saraf dan otak kita pada hari ini. Jadi saya adalah antara orang individu yang menggunakan drugs itu, iaitu meth, ice ataupun shabu. Jadi bila kita ambil barang-barang tersebut, sebenarnya dia dah mengganggu saraf saya ataupun mengganggu persembahan saya, my performance, daily performance saya. So apa yang boleh saya katakan dekat sini, ya, mungkin anda tak faham, anda akan cakap sebenarnya saya ambil itu menambahkan lagi creativity, menambahkan lagi saya punya daya kekuatan, menambahkan saya punya orang kata daya fokus dan daya kerja saya, tenaga saya. Walhal anda tidak perasan sebenarnya apa yang anda cakap tu sebenarnya hanyalah dalam dunia anda saja. Baru-baru ini saya bekerja di luar. Saya pergi Tioman. Saya bekerja dengan satu figure, yang mana figure ini adalah pengguna substance yang sebenarnya dia kata macam inilah, apa yang pernah saya katakan dahulu dikatakan sekarang. Walhal sebenarnya performance dia sucks pun. Saya rasa macam benda tu sangat macam, apa yang pernah saya katakan dahulu sebenarnya mengganggu orang-orang dalam circle saya. Jadi apa perasaan saya pada waktu itu ketika di Tioman, itulah agaknya perasaan orang-orang yang pernah bekerja dengan saya ketika saya menggunakan substance untuk kerja. Jadi pada waktu itu saya mula mendapat satu kesedaran yang sebenarnya synthetic drugs memang mengganggu saraf. Okey, apa yang berlaku pada diri saya sekarang ni? Okey, walaupun saya sekarang ni tidaklah begitu kronik, saya adalah mild depression disorder. Tapi apa yang berlaku sekarang ini, saya mengalami satu situasi yang mana saya saya mempunyai fasa-fasa yang ada kucing pula. Saya mengalami fasa-fasa kemurungan yang terlalu kronik sehingga saya pernah commit suicide ataupun suicide attempt dua kali. Jadi apa yang berlaku pada waktu itu, pada waktu itu saya dah tamat rawatan. Saya tak tahu pun yang saya sakit dan saya pernah cakap kat mak ayah saya yang saya perlukan rawatan ke hospital klinikal, tetapi pada waktu itu keluarga meremehkan. Bukanlah meremehkan, bagi mereka macam engkau kuat kot. Walhal sebenarnya saya perlukan bantuan. Dan pada waktu itu ketika saya mendapatkan bantuan, saya rupanya pernah mengalami satu kemurungan yang sangat dalam kerana perceraian saya, kerana kerjaya saya. Sebenarnya saya rasa kadang-kadang bila you keluar daripada pusat, you rasa you fit inside the society. Walhal tak pun. Apa yang berlaku pada diri saya tak fit in dengan masyarakat. Jadi bila kita tak fit in dengan masyarakat, dengan alasan saya tidak fit in kerana bila beban kerja terlalu banyak, orang pandang serong, orang tahu rekod saya macam mana. Jadi itu memberi satu tekanan kepada saya dan secara tidak langsung saya menyalahkan diri saya. Okey, kenapa benda itu berlaku? Kerana satu ketika dahulu apabila saya rely dengan substance itu meningkatkan saya punya keyakinan, dan apabila kebergantungan itu tidak ada selepas 2 tahun dan saya kembali kepada masyarakat, saya sudah kehilangan keyakinan itu lagi. Saya rasa everything is judge me. Okey, itu yang berlaku. Dan dalam konteks mental health yang kita alami sekarang, jangan cakap bila you dah keluar tamat rawatan ataupun you ambil barang, you menjadi lebih kuat. Sebenarnya hakikat tidak pun sebenarnya. Saya berjumpa dengan ramai kawan-kawan saya yang keluar daripada pusat yang sebenarnya mereka menjadi orang yang sedikit sensitif, menjadi orang yang lebih senang depression, kerana pada waktu itu kalau mereka tidak membendung dan tidak menjaga step mereka akan mudah relapse. Okey. Jadi dari segi penggunaan drugs stimulan, misalnya stimulan ataupun methamphetamine, rangsangan, okey. Kita kena faham bila kita ambil benda-benda ini ada 3 perkara yang berubah. First is cognitive, cara kita berfikir. Yang kedua adalah behavior, tingkah laku kita. Yang ketiga adalah emotion kita. Tak ada manusia dalam dunia ini yang dilahirkan terus-terus menjadi, orang kata, emotion dia menjadi orang agresif. Behavior dia orang yang sangat kejam, okey, ataupun pemikiran dia sangat-sangat radikal, ataupun pemikiran dia satu hala saja. Tak ada orang macam tu. Perkara-perkara ini didevelopkan. Jika anda mengambil substance seperti ini, ia adalah satu rangsangan untuk anda menjadi orang yang seperti itu. Faham? Jadi dalam kata yang lain, substance ini sebenarnya adalah mold kepada kita menjadi orang yang tidak betul. Dia adalah mold, acuan. Jadi untuk meth, itulah
permasalahan dia. Dan apabila kita mencakap mengenai methamphetamine, ia adalah stimulant drugs, dia merangsang orang untuk menjadi lebih berani. Orang yang sebenarnya pendiam, apabila ambil meth, dia akan menjadi lebih banyak bercakap. Ada setengah orang yang banyak bercakap, bila dia ambil methamphetamine, dia akan menjadi seorang pendiam. Dia adalah rangsangan yang kita tak boleh jangka-jangkakan. Sedangkan kita ambil Panadol pun ada side effect, apatah lagi kalau kita menyalahgunakan drugs. Faham? Kita ambil buat batuk pun ada efek mengantuk. Kalau kita ambil syabu dengan cara yang salah pun, bukan syabu memang dah salah. Kalau kita ambil overdose pun lagi mendatangkan kesan yang buruk. Jadi kita kena faham kat sini, drugs ini memang ada kesan yang buruk terhadap mental kerana ia mengganggu sistem saraf, especially stimulant drugs. Dia mengganggu saraf otak. Jadi selain daripada methamphetamine ataupun stimulant drugs yang saya katakan tadi yang saya ambil, ada satu lagi trend penggunaan ataupun satu jenis substance yang sebenarnya agak well known, agak popular zaman sekarang, iaitu pil ecstasy ataupun kita panggil party pills. So party pills ni sebenarnya kalau ikutkan, dia kebanyakannya mengubah mood dan emotion anda. Apabila orang-orang yang ambil party pills ini, mood mereka lebih kepada happy, ceria, dan kebanyakan orang yang mengambil ini selalunya mempunyai masalah dalam kehidupan sebenar. Contoh, tekanan kerja. Mereka mengambil pil party pills, mereka pergi ke pusat-pusat hiburan adalah untuk mendapatkan keseronokan happy tu. Jadi, kita dapat rasakan sebenarnya, maksudnya itu adalah penawar kepada depression, penawar kepada keresahan, kegelisahan yang berlaku pada dunia hakikat sebenar. Okey, menjadi masalah di sini adalah kesan daripada pengambilan ekstasi atau party pills adalah bila anda seorang yang mengambil party pills, anda akan menjadi seorang yang mudah lupa ataupun ia akan mengganggu daya ingatan anda. Itu adalah masalah kepada mereka-mereka yang mengambil party pills. Jadi bila ambil party pills ni, itulah efek yang sebenarnya orang tak tahu dan orang akan rasa benda itu sangat betul walhal ianya mengganggu anda punya daya ingatan. Cuba cek semula, cuba anda buat latihan semula bagi mereka-mereka yang pernah mengambil party pills, cubalah menghafaz sesuatu perkara dalam tempoh yang singkat. Otak anda tidak seperti orang biasa. Kalau kita ambil budak dengan anda ataupun kita ambil orang normal yang tidak ambil, contohnya kita buat satu latihan, kalau anda tidak percaya, ambil dua figure, satu orang yang ambil party pills, satu orang yang clean. Kita bagi satu, for example kalau anda orang Islam, hafaz satu surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 16. Orang yang party pills akan struggle. Saya kata bukan tak boleh, dia struggle berbanding dengan orang yang clean kerana mereka mempunyai orang kata logik akal ingatan mereka lebih segar, otak mereka lebih berfungsi daripada orang yang mengambil party pills. Jadi kepada mereka anda di luar sana yang pernah mengambil party pills, itu adalah kesan buruk terhadap kesihatan mental anda. Okey, drugs ini saya tak pernah ambil. Tapi drugs ini ramai kawan-kawan saya ambil, iaitu heroin. Okey, kenapa heroin sebenarnya? Pada asalnya pembacaan saya tidak melihat heroin ini mengganggu mental. Bagi saya, ini pendapat saya pada asalnya. Apabila saya melihat keberadaan sahabat-sahabat saya yang mendapatkan rawatan ditambah dengan pembacaan dan saya menghadiri beberapa kursus dan saya pernah berdialog dengan beberapa orang figure di dalam dunia kepulihan ini, sebenarnya heroin juga mengganggu masalah kesihatan mental anda. Kenapa? Kerana kita kena faham sifat heroin itu sebenarnya walaupun dia tidaklah seperti berhalusinasi dan delusi, dia sebenarnya mengganggu otak dari segi kebergantungan individu terhadap barang tersebut, atau istilah lain kita panggil addiction, penagihan yang terlalu rely. Jadi sebab itulah bila kita cakap pasal heroin ni masalah dia bila you nak berhenti susah, sebab kalau you berhenti you akan sakit, betul? Itu fizikal dah kena, tapi apa kena dengan otak ataupun mental ataupun kognitif you? Sebenarnya dia telah menanam satu idea untuk anda terus bergantung kepada heroin. Itu adalah masalah dia sebab anda keep doing. Sebab itu orang-orang yang pernah mengambil heroin ini bila dia berhenti, some of them, saya quote ayat saya, some of them, kalau mereka nak berhenti, mereka kena ada metadon kerana mereka nak lentok metadon tu. Okey, bercakap pasal metadon ni, baru-baru ini saya pernah ditanya oleh beberapa orang, kita panggil lah orang dalam kepulihan yang lebih muda daripada saya. Dia tanya, cikgu, adakah metadon ini membantu menyelesaikan masalah penagihan? Saya ada jawapan saya. Sebab benda ini berdasarkan pandangan masing-masing. There is no right or wrong. Sebab kalau saya cakap macam ni, anda akan cakap macam ni. Kalau saya cakap macam ni, kerajaan akan cakap macam ni. Jadi sebenarnya saya kena clearkan betul-betul dari segi apa yang boleh saya jawab dekat sini. Jadi kalau orang yang ambil heroin, dia akan yang rely kepada metadon, sebenarnya dia tidak menyelesaikan masalah penagihan dia.
budak tu cakap, saya tanya dia balik, so apa pandangan anda? Dia kata sebenarnya tak menyelesaikan masalah penagihan. Dia kata macam, tapi masalahnya kat sini kerajaan yang buat program itu. Tapi kita kena faham, jadi saya neutralize balik, kita kena faham berbalik kepada sejarah kenapa metadon itu diperkenalkan. Metadon itu sebenarnya diperkenalkan pada asalnya objektif dan matlamat metadon adalah untuk menangani ataupun mengekang masalah penularan HIV dalam kalangan penagih. Kalau kita merujuk pada objektif itu, keberkesanan metadon perlu diperakui. Tetapi untuk menjawab masalah penagihan dalam kalangan penagih, ianya tidak memberi apa-apa impak, sebab bagi saya ia adalah silent killer dan ia adalah substitute. You hanya replace you punya substance daripada heroin kepada metadon. Itu saja. Tetapi kalau you tanya saya secara peribadi, kita perlu, mungkin tak perlu risau, sebab dalam trend penggunaan heroin pada hari ini, orang-orang yang menggunakan heroin adalah orang-orang yang jenis mereka yang telah berusia, orang-orang yang otai, orang-orang yang legend, umur dia orang dah lebih tua. Saya tengok pattern penagihan dadah heroin dan kalangan orang muda tak ramai. Jadi bermakna apabila golongan-golongan ini satu hari nanti sudah tidak ada, kemungkinan besar program metadon akan diberhentikan. Tetapi menjadi masalah baru kat sini adalah penggunaan ATS. Saya khawatir akan wujud nanti program replacement ataupun substitute untuk menggantikan ATS pula. Dia macam ada satu lagi bahan untuk menggantikan ICE misalnya, yang akan diwujudkan untuk mengurang masalah penagihan dadah, sebab ATS juga banyak digunakan bagi kegunaan leisure ataupun seksual. Itu yang menjadi masalah dekat sini. Jadi dalam konteks hari ini, apa yang boleh saya katakan dekat sini, when it comes to substance, sememangnya orang itu mempunyai ketika penggunaan substance. Okey, mungkin anda yang menonton ada masalah, ada anak yang mendapatkan rawatan, ketika mendapatkan rawatan pun dia memang ada masalah mental di situ kerana dia ada satu kebergantungan terhadap barang. Okey, walau bagaimanapun apabila anak anda sudah berada di luar dan tamat rawatan dan berada dalam kalangan masyarakat, ini tidak bermakna mereka sudah cukup kuat dan tough untuk face all this kind of nonsense in this our outside world ni. Tak. Mereka masih lagi fragile, mereka masih memerlukan dorongan dan bantuan. Jadi seperti saya, apabila saya tak lihat saya mendapat rawatan, saya quit from kerja, saya terus aktif menjadi sukarelawan untuk membantu, dan inilah kerja saya hari ini. Jadi untuk kes saya rasa jangan ingat bila kita tamat rawatan daripada pusat pemulihan, selagi anda tidak mendapat rawatan klinikal mental, anda sudah selamat. Bagi saya, sekiranya anda pernah, ini nasihat saya, peribadi saya kepada anda di luar, mungkin ahli keluarga, mungkin anda sendiri yang menonton, sekiranya anda mungkin dah tamat rawatan. Sebab saya ada banyak kawan-kawan saya mengadu kat saya, cikgu stres lah cikgu, bini macam ni. Padahal sebenarnya benda tu normal. Tapi bila benda itu dalam kalangan bekas penagih, benda itu menjadi satu isu yang besar. Jadi kepada anda yang sudah tamat rawatan, yang sudah kembali kepada masyarakat dan ahli keluarga, tolong cuba dapatkan rawatan klinikal untuk orang kena kenal pasti adakah anda salah seorang yang mendapat kesan sampingan daripada penggunaan substans anda satu ketika dahulu. Dan sekiranya anda yang hendak keluar, tolong rancang rawatan klinikal anda. Jangan risau, bagi saya, orang tak tahu kisah saya psikiatrik macam mana, apa yang saya alami, tapi bila saya hadapi benda ini, saya declare dekat cycle saya dan mereka tahu how to handle myself. So, ya, itu saja untuk hari ini. Saya perkongsikan. Terima kasih Encik Maulana. Perkongsian saya hari ini, moga-moga ia dapat membantu. Dan ingat, untuk trend hari ini, untuk trend penggunaan substans hari ini, sudah pasti ia akan memberi kesan kepada kesihatan mental anda. Sekiranya anda sudah berada dalam rawatan, sedang dalam mendapat rawatan, anda berhak mendapat rawatan klinikal untuk memastikan kesihatan mental anda berada dalam keadaan yang baik. Okey? Ya, itu nasihat saya. Jangan jadi macam saya, dah keluar baru terumak ambing. Lepas tu, nasib baik saya boleh handle sendiri. Kalau saya kembali ke dunia penagihan, mungkin anda tak nampak saya kat sini. Jadi, terima kasih. InsyaAllah jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.